Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam berita pagi Sabah 29 April 2021. Seramai 189 pesakit COVID-19 dilaporkan sembuh semalam mengatasi kes positif baharu sebanyak 87 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes kini 57,916. Satu kematian turut direkodkan di Tawau dan satu kluster baru di Kesan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 51 kes baharu berpunca daripada saringan kontak rapat, 14 kes saringan bergejala, 18 kes kluster baharu dan sedia ada serta 4 kes lain-lain kategori. Sementara kluster baharu iaitu kluster Madai Kunak Lahad Datu merekodkan 30 kes iaitu 12 kes di Lahad Datu manakala 18 di Kunak. Kes indeks merupakan pekerja pasaraya di Lahad Datu dikesan positif dalam saringan bergejala pada 4 April lalu. Dalam pada itu, Datuk Masidi turut memaklumkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Baru Pasir Putih Tawau ditamatkan hari ini seperti dijadualkan selepas penilaian risiko terkini oleh pihak KKM. Mengenai statistik vaksinasi Sabah, sebanyak 52,308 orang dilaporkan telah menerima suntikan dos pertama, manakala 44,882 orang melengkapkan suntikan dos kedua bagi fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK setakat ini. Manakala bagi fasa 2, sebanyak 11,113 orang telah menerima suntikan vaksin dos pertama, sehingga kini jumlah kumulatif mendaftar PICK di negeri ini sebanyak 454,472 orang. Sementara itu, 640 keluarga terjejas pendapatan di Kampung Muhibah Raya Tawau yang sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sejak 11 April lepas menerima bantuan bakul makanan. Ia merupakan pengagihan fasa kedua bagi meringankan beban keluarga terlibat. Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Dun Kukusan Cahaya Sulaiman berkata kerajaan memberi komitmen tinggi kepada kebajikan penduduk di kawasan PKPD bagi memastikan bekalan makanan mereka mencukupi. Saya mewakili kerajaan negeri melalui Majlis Perbandaran Tawau dapat membuat satu agihan kepada penduduk Kampung Muhibah Raya yang terkesan dengan PKPD. Ini adalah merupakan peringkat kedua sumbangan daripada kerajaan negeri. Jumlah keseluruhan fasa 1 dan fasa 2 serba bantuanlah. Sementara itu, penduduk kampung amat berbesar hati dengan bantuan bekalan makanan berkenaan. Saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada kerajaan negeri Sabah yang telah memperhatikan kami yang menerima musibah di Kampung Muhibah Raya inilah. Semoga jasa baik yang berkenaan dibalas dengan yang setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas keprihatinan kerajaan negeri atas bantuan dalam pandemik ini. Terima kasih kerajaan state punya government bagi makanan apa-apa pun cukup halian panggil punya. Gembira. PKPD di Kampung Muhibah Raya yang pada awalnya dijadual berakhir 24 April dilanjutkan hingga 8 Mei depan. Jabatan Penerangan Sabah memain peranan penting membantu menyebar luas maklumat Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ hingga ke peringkat akar umbi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata jabatan berkenaan juga giat mewar-warkan inisiatif lain dilaksana kerajaan termasuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Datuk Haji Ji menyarankan demikian ketika menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Jabatan Penerangan Sabah Nazira Abdullah di Kota Kinabalu. Beliau turut merakamkan penghargaan terima kasih kepada jabatan tersebut yang membantu kerajaan negeri ketika penularan pandemik dengan membuat hebahan awam mengenai kepentingan vaksinasi selain mengedarkan risalah dalam pelbagai bahasa tempatan. Beliau mahu semua pemimpin di peringkat daerah termasuk pegawai daerah dan unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM berganding bahu membantu dan menjayakan usaha dilaksanakan jabatan berkenaan. Sementara itu, Nazirah yang baru menerajui Jabatan Penerangan Sabah pada Mac lalu berkata pihaknya akan terus memberi kerjasama kepada kerajaan negeri terutama menjayakan inisiatif SMJ.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah merekodkan 2,908 panggilan kecemasan bagi tempoh Januari hingga 27 April lalu. Ia merangkumi 568 panggilan kes kebakaran, 1,639 panggilan penyelamatan dan 842 panggilan melibatkan tugas-tugas khas. Pengarah Bomba dan Penyelamat Negeri Kamaruzzaman Malik Abdullah berkata, dalam tempoh sama pihaknya berjaya menyelamatkan harta benda dengan nilai taksiran 2.29 juta ringgit, manakala taksiran kerugian akibat kebakaran dan kemalangan pula 1.57 juta ringgit. 2 kematian akibat kebakaran dan 27 kematian membabitkan operasi penyelamatan turut direkodkan. Yang menyedihkan, setiap tahun kita ada korban akibat kebakaran. Jadi nampak jayanya kita kena berusaha lebih gigih lagi sebab kita punya target adalah zero casualties. Kamaruzzaman ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Beliau memberi jaminan JBPM Sabah akan terus komited menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sabah tidak menerima sebarang aduan berhubung kekurangan bekalan barangan keperluan harian berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula hari ini. Ketua Pegawai Penguatkuasa Taha Julai berkata orang ramai tidak perlu membuat pembelian panik kerana KPDN HEP memastikan barangan keperluan sentiasa mencukupi. Peniaga yang ditemui mengakui buat masa ini mudah untuk mendapat bekalan barangan untuk dijual. Setakat sekarang ini kita boleh dapatkan bekalan yang ada, boleh dikata mencukupi, tapi dijangkakan dalam perayaan memang tidak cukup. Ikut pengalaman kami, yang mau masuk puasa itu pun memang bekalan memang tidak cukup. Jadi kita jangkakan juga dia akan berlaku di dalam saat-saat mendatang hari raya. Mudah, berapa hari yang lalu, masa sebelum puasa tu bekalan tidak cukup. Dia bukan tidak cukup sikit, dia banyak tu kan. Nanti tidak begitulah. Sekarang alhamdulillah lah cukup sudah. Ya okey juga Kak, macam biasalah. Ada juga ikut keadaan lah. Kalau macam Sabtu Minggu gitu ada juga lah sikit-sikit. Tengok keadaan lah. Kadang-kadang dalam 2 minggu gitu sikit, tapi dalam 1 bulan alhamdulillah. Bagi pengguna pula, harga barangan yang dijual peniaga juga berpatutan dan mematuhi skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Puasa 2021. So far so good lah. Macam tidak terasa jugalah. Hari-hari beli, hari-hari kena guna. Harga pun tidak, rasanya macam tidak jauh beza lah juga. And then stok barang pun sentiasa ada lah. Alhamdulillah. Dah dekat pasar KK ni berpatutan lah. Masa ni pernah menyambut Ramadan lagi, Syawal pun nak dekat, harga masih baik, masih terkawal lagi. Sebarang aduan boleh diajukan kepada eaduan.kpdnhep.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di talian 019 279 4317. Parti Solidariti Tanah Airku STAH melancarkan koperasi STAH Berhad sebagai penggalak sumber ekonomi dan komersial ahli. Penubuhan koperasi itu juga sejajar Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ dan Wawasan Kemakmuran Bersama untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Presiden STAH yang juga Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kittingan berkata koperasi itu menyasarkan sekurang-kurangnya 50% daripada 400,000 ahli parti STAH yang berdaftar agar diiktiraf sebagai koperasi terbesar di Sabah. We will relate to the government policy Sabah Maju Jaya. Ini adalah sumbangan kami untuk membantu kerajaan mencapaikan Sabah Maju Jaya. Melalui koperasi ini, dasar kerajaan iaitu dasar kemakmuran bersama. Datuk Dr. Jeffrey Kittingan berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Mengenai penularan wabak demam babi Afrika ASF, Datuk Dr. Jeffrey berkata langkah-langkah pencegahan penyakit sedang giat dilaksana dengan kerjasama Jabatan Veterina Sabah dan berjaya mengurangkan penyebaran wabak.
Lebih 500 bubur lambuk dan bubur kacang disumbangkan Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Sabah kepada petugas Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah. Agihan disempurnakan Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Mazli Mazlan diiringi penolong pengarah Yadim Sabah Ustaz Ramli Daud di IPK Sabah Kepayan. Sumbangan diserahkan kepada pelbagai bahagian antaranya 3 formasi, 10 jabatan IPD Kota Kinabalu dan anggota unit rondaan bermotorsikal. Pihak kami PDRM amat mengalukan kerjasama yang baik ini bersama dengan pihak Yadim, yang mana sumbangan-sumbangan ini akan sebagai perangsang dan juga sebagai orang kata menyokong semangat pegawai-pegawai anggota kita yang bertugas di lapangan, sebagai meringankan beban mereka di dalam orang kata musim Ramadan ini. Ini adalah sebagai tanda penghargaan dan ingatan kami kepada frontliner yang bertukus lumus untuk menjaga keselamatan kita khususnya di negeri Sabah ini. Yadim antara badan yang paling aktif menyantuni petugas barisan hadapan dan golongan memerlukan sejak dilanda pandemik COVID-19 tahun lalu. Yayasan Nur Jauhar yang melaksana program kebajikan dan tanggungjawab sosial korporat CSR sepanjang tahun mengimarahkan bulan Ramadan dengan menyantuni 11 rumah kebajikan, antaranya rumah anak yatim dan warga emas serta mahat tahfiz di beberapa daerah seluruh negeri. Pengerusi Yayasan Nur Jauhar, Kenal Haji Alhamra Tun Johar berharap sumbangan berbentuk barangan keperluan harian dan wang tunai tersebut dapat mengurangkan beban rumah kebajikan terlibat sekaligus sebagai pembakar semangat penghuninya untuk menjalani Ramadan dengan cemerlang. Mewakili Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan untuk menyampaikan hasrat beliau bagi menyampaikan sumbangan-sumbangan di bulan Ramadan ini di beberapa buah rumah tahfiz dan juga rumah-rumah anak yatim. Kenal Alhamra ditemui selepas menyerahkan sumbangan kepada Mahat Tahfiz Sulaimaniyah Putra dan Mahat Tahfiz Sulaimaniyah Putri Aisyah di Kota Kinabalu. Sementara itu, beliau yang juga Komander Regimen 507 Askar Wataniah memberitahu pasukan berkenaan sentiasa bersiap sedia membantu dalam pemantauan keselamatan termasuk di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD apabila diperlukan. Baik, sekian berita pagi Sabah. Saudara teruskan patuh SOP dan kerap basuh tangan. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.